Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 1 yang terdiri daripada Miza Syarafana, Nur Alia Maisarah, Ching Yimin, Ahmad Darwish, Lirin Jos, Nur Zarina, Muhammad Khairi Zaid, Rozila, Muhammad Niza Azhar dan seterusnya saya, Muhammad Akram Shah, ingin membentangkan kepada anda tajuk LGBT antara hak asasi manusia dan kedudukannya di Malaysia. Baiklah, seterusnya kepada pengenalan. Malaysia terkenal dengan pelbagai agama, bangsa dan budaya yang menjadi pendorong hidup mereka sehingga kini. Akibat pengaruh LGBT yang telah berleluasa melalui internet, kesejahteraan hidup di Malaysia mula terganggu. Seterusnya, mewujudkan ketidakselesaan dalam kehidupan seharian masyarakat. Saya bagi kepada pembentang seterusnya. Pembentangan yang seterusnya adalah berkaitan dengan objektif kajian kumpulan kami. Untuk objektif yang pertama adalah untuk membincangkan hak asasi manusia dan kedudukan LGBT di Malaysia. Manakala untuk objektif yang kedua pula adalah untuk memberi kesedaran kepada masyarakat tentang kesan buruk perbuatan LGBT. Dan untuk objektif yang ketiga adalah untuk membasmi gejala LGBT yang seharusnya dipaparkan untuk pengetahuan masyarakat umum. Seterusnya adalah berkaitan isi kandungan slide yang akan diperbincangkan pada hari ini. Yang pertama adalah isu penolakan LGBT bukan tanda diskriminasi. Yang kedua pula ialah ketidaksesuaian LGBT di Malaysia sebagai negara Islam. Dan yang ketiga adalah LGBT bertentangan dengan budaya Malaysia. Terima kasih saudari. Seterusnya saya akan membentangkan isi pertama iaitu isu penolakan LGBT bukan tanda diskriminasi. Di Malaysia, golongan LGBT adalah tidak diiktiraf, namun penolakan ini tidak dianggap sebagai satu diskriminasi kerana menurut Zainul Rijal Abu Bakar, tiada sebarang undang-undang yang spesifik dikenakan terhadap gerakan LGBT di Malaysia. Seterusnya saya menyerahkan pembentangan kepada saudari Lerin. Baiklah, seterusnya, Malaysia merupakan sebuah negara Islam yang rakyatnya terdiri daripada pelbagai kaum, bangsa dan agama. Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama mencadangkan untuk memindah Akta 355 di mana akta ini bertujuan untuk memberi rawatan dan pemulihan kepada golongan LGBT serta menjaga masa depan negara dan demi kebaikan semua. Seterusnya ialah ketidaksesuaian LGBT di Malaysia sebagai negara Islam. Kehadiran golongan LGBT merosakkan akhlak dan kehidupan rakyat. Beberapa persatuan yang menyokong golongan ini lantang bersuara demi mendapatkan hak mereka sehingga akhirnya diterima oleh sesetengah pihak. Namun, terdapat beberapa negara yang tetap menolak golongan ini dengan cara memberi hukuman. Tingkah laku LGBT adalah haram di bawah undang-undang Islam dan hukum syarak di Malaysia. Tindakan menukar bentuk badan kepada berlainan jantina tanpa asbab yang jelas adalah haram dan juga melanggar hukum syarak. Tindakan tersebut dianggap mengikut nafsu semata-mata dan dikategorikan sebagai mengubah ciptaan Tuhan. Islam melarang gaya hidup LGBT bukan kerana isu moral sahaja, namun ianya turut menjejaskan keseimbangan Islam. Tambahan pula, LGBT bertentangan dengan budaya Malaysia. Budaya LGBT bukan hanya bertentangan dengan agama, moral, budaya, malah ianya turut bertentangan dengan undang-undang di Malaysia. Kegiatan LGBT adalah salah satu dari sisi undang-undang syariah dan undang-undang sivil. Mengikut Seksyen 377, kanun keseksaan adalah menjadi salah satu kesalahan bagi individu yang melakukan persetubuhan yang bertentangan dengan aturan fitrah. Hal ini jelas termaktub dalam undang-undang negara. Saya akan teruskan dengan isi kedua iaitu golongan LGBT semakin berani dan bergiat aktif dalam menunjukkan identiti mereka secara umum. Golongan LGBT telah menyertai perarakan LGBT di Kuala Lumpur pada tahun 2019 dan perarakan ini telah menerima pelbagai kutukan dan kecaman. Walau bagaimanapun, tiada sebarang tindakan yang dilakukan terhadap perarakan ini dan hal ini telah menunjukkan bahawa terdapat pihak yang berkuasa sedang menyokong golongan LGBT ini. Seterusnya, isi ketiga. Kajian yang dilakukan terhadap golongan LGBT. 65% daripada golongan LGBT telah menjadikan aktiviti pelacuran sebagai salah satu sumber pencarian. 25% pula yang telah melibatkan diri dengan kelab malam dan lain-lain. 10% pula tidak terlibat dengan aktiviti seumpamanya. Isi yang keempat, LGBT adalah sememang yang bertentangan dengan ajaran agama. Agama Islam, Hindu dan Buddha melarang keras dalam mengamalkan perbuatan LGBT. Ini menunjukkan bahawa budaya LGBT ini adalah budaya luar yang tidak sepatutnya dibawa masuk ke Malaysia.
Hal ini juga bertentangan dengan budaya yang sedia ada di tanah air kita. Akhir sekali, kesimpulannya adalah dalam era globalisasi dan media sosial kini, LGBT mampu memberi kesan yang sangat buruk kerana masyarakat sangat mudah untuk terpengaruh dengan setiap apa yang dipapar dan dipertontonkan kepada mereka tanpa menilai kesan baik dan buruknya. Pihak bertanggungjawab adalah menempuh segala cabaran dengan bijaksana agar kegiatan LGBT ini dapat dikekang sehabisnya. Sebuah negara yang maju tidak hanya berkisar tentang kemajuan infrastruktur dan prasarana sahaja, malah yang lebih penting ialah menyentuh tentang sikap peradaban dan kehidupan sosial masyarakat yang menepati lunas kehidupan manusia sejagat. Oleh itu, maka berakhirlah pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.